Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ibu bapa yang dikasihi sekalian, syukur kepada Allah dapat kita menyambung pengajian tasawuf kita siri yang ke-7. Maknanya hari ini kelas 3.30 petang ini adalah kelas tambahan untuk qada waktu-waktu kita yang sudah pun terlepas. Kadang-kadang lain kita terganggu sikit sebanyak. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat kita, berkat umur kita dan juga kedua ibu bapa kita hendaknya, insya-Allah. Sebelum kita nak mulakan kuliah kita ini, apakah boleh dengar jelas suara saya ni? Di bawah pokok bunga Tanjung ni. Pokok bunga Tanjung dan juga belakang pokok kelapa di rumah Terengganu lama ni, di halaman rumah saya. Alhamdulillah boleh dengar jelas suara kita ya. Selamat datang kepada rakan-rakan adik Dr. Safiah, terima kasih. Suzi, Rosni Harun, Jia Halim, Kak Fikah, Liari, begitu juga Salahuddin Arifin, Abang Mes Wandi Mahari daripada Johor, Yang Mulia sahabat saya adik Raja Nur Zarina daripada Shah Alam ya. Begitu juga Firdaus Firsha Travel daripada Pulau Pinang, Sally Rahmat daripada Putrajaya, Kak Ruzi Kota Kemuning, Syekh Zamri daripada Kelantan, begitu juga rakan-rakan ramai ya, Zulkifli Abu Mansur, Siti Qadariyah Syafi'i, Mariza Mansur, terima kasih Ja. Zahra Ismail, terima kasih. Suhaimi Maknuh, Bonda Kak Amah daripada Kuala Kerai, terima kasih Bonda jauh Kuala Kerai, Pasir Gudang. Begitu juga Cik Khairul Effendi, Alhamdulillah. Salihah daripada Johor, terima kasih. Pak Ngah Mi daripada Persinglapan Putrajaya, terima kasih Pak Ngah. Dan juga rakan-rakan yang hadir pada petang ini. Yang lain tu sedang nak masuk, on the way, nak belajar, nak sambung pengajian. Ni dia Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah. Suara boleh dengar jelas ya? Suara boleh dengar jelas ya? Baik. Sahabat-sahabat sekalian, tadi kita dah membahaskan tajuk berkenaan dengan doa. Lebih kurang dalam 6 siri yang telah pun kita belajar tentang tasawuf ringan ini. Kita dah belajar pertama tajuk zuhud. Kemarin dulu kita belajar apa maksud zuhud, yakni tak cenderung sangat kepada dunia, ambil dunia dengan qada yang perlu sahaja. Dengan qada yang perlu sahaja, sebab dunia ni pun akan ditinggal sudahnya. Ni kita dah belajar dalam bab zuhud. Dan kita dah belajar juga hari ini babnya ikhlas semalam ya, dan juga kita sambung sikit tadi tentang ikhlas. Apa maksud ikhlas? Rupa-rupanya ikhlas ini meluruskan segala bentuk niat amalan apa yang kita buat seharian, sama ada orang tahu ataupun tidak, tak apa, kerana diluruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diluruskan, diniatkan kepada Allah. Itu yang kita sebut tu maksud bagi ikhlas, sebagaimana yang telah disusun oleh ulama pun kita dah belajar dah sedikit Pak Long ya, sudah pun kita belajar. Dan siri yang ketiga pagi tadi, mana tajuk Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah kita yang ketiga pagi tadi, kita membahaskan tentang doa. Kenapa doa ni kita dah berdoa banyak kali tak kabul-kabul lagi ni tu? Bukankah Allah kata ud'uni astajib lakum, mintalah doa nescaya aku kabulkan. Kenapa belum lagi dikabulkan ni pun kita dah bahas, kita dah sebut definisi doa, kita dah juga faham kenapa doa lambat dikabulkan. Kenapa juga doa tu tak seperti yang kita minta, tiba-tiba diberi Tuhan sebaliknya. Ni telah kita sebut dari kacamata tasawuf. Jadi petang ini kita nak sambung tajuk berikutnya ya Cikgu Din.
Tajuk kita yang berikutnya. Sahabat-sahabat sekalian, saya belum dapat respon lagi ni. Suara kita jelas ke tidak ya? Belum ada lagi sahabat-sahabat yang jawab ni. Jelas ke tidak suara saya di sini ya? Suara saya jelas ke tidak ni? Tak ada lagi jemaah kita jawab jelas ke tidak ni suara Ustaz Datuk Rashidi petang ini. Nak tunggu orang jawab dulu barulah kita mula pengajian kita. Apakah suara saya jelas ke tidak? Alhamdulillah. Terima kasih adik raja. Adik raja seorang je yang jawab ya. Yang lain tu semua jawab dalam hati. Terima kasih. Baik. Okey, saya mulakan. Tajuk kita kali ini Cikgu Din, adik raja, Allah ayahanda saya cikgu, iaitulah tajuk kerendahan hati. Kerendahan hati ya. Terima kasih Syahir. Alhamdulillah. Baik. Saya bacakan. Kerendahan hati. Firman Allah Subhanahu wa taala, maknanya ada dalil dalam Quran suruh kita rendahkan hati. Rendah diri. Dan rendah diri Cikgu Din tidak akan datang selagi kita tidak rendah hati ya. Baik. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ulang sekali lagi. Wa ibadur rahman, kata Allah, dan hamba kepada Tuhan yang salah satu dari nama Tuhan kita yang banyak namanya itu, salah satunya Ar-Rahman. Ar-Rahman wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Tuhan yang bernama Rahman disebut cirinya. Dia rendah hati, rendah diri. Alladina yamshuna 'alal ardi, bila dia berjalan hidup atas muka bumi yang sekejap ini, hauna, merendah diri. Hauna, merendah diri, merendah hati. Dan tanda orang tu betul-betul rendah hati, rendah diri ni tentu ada ciri dia, Cikgu Din. Tentu adalah sebab-sebab dia, Cikgu Din. Disebut ciri dalam Al-Quran, iaitulah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nak tahu orang tu rendah diri ke tidak? Yang mana rendah diri tak akan datang melainkan hatinya terlebih dahulu rendah. Tak akan datang juga rendah diri melainkan hatinya dulu menjadi rendah. Tandanya, cirinya kata Al-Quran, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Terima kasih Mel, alhamdulillah, daripada Pulau Pinang, Pematang Jangguh, adik-beradik kita semua ni. Terima kasih, alhamdulillah. Ya, tanda orang rendah diri yang datang daripada rendah hatinya ialah Al-Quran kata, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Bila mereka disapa oleh orang-orang yang jahil, wa idza khatabahumul jahilun, orang jahil ni banyaklah Ibu Radin, banyaklah banyaklah adik raja. Bila sebut orang jahil ni, kadang-kadang orang yang memperolok-olokkan orang nak buat baik. Contohnya kita berulang masjid pun tak senang hati dia. Ataupun kita nak cakap benda yang lurus betul, tak nak bengkok-bengkok sangat pun dia kata, Allah, awak ni sterik sangatlah. Maknanya orang-orang yang rendah hati, cirinya ialah bila dia disapa, diganggu, dicoba oleh orang-orang jahil, dia jawab apa dia? Qalu salama. Qalu salama. Dia tak layang sangat. Dalam erti kata lain, bahasa budak-budak muda sekarang, dia tak teruja sangat untuk respon ataupun nak marah balik. Contoh Cikgu Din, contoh Kak Wan Narita dan saudara Yahya Wahid saya. Kita balik kerja hari Jumaat. Kan kita sewaktu belum lockdown ni, kita kan kerja bila hari Jumaat tu. Hari Jumaat ni Siti, hari Jumaat ni Kak Na, adalah hari yang paling jam sekali kalau Kuala Lumpur kita ni lah.
Kalau Kuala Berang, lagilah jam pasal Kuala Berang ni pusat bandar utama di dunia agak saya ya. Kuala Berang tu tanya orang Kuala Berang tahulah. Saya bukan Kuala Berang, saya orang Bangi. Baik. Contohnya Kuala Lumpur. Kuala Lumpur hari Jumaat Cikgu Ding, hari Jumaat Cikgu Ding Kuala Lumpur jam. Nak pergi kerja satu hal lah, nak balik Karang tu. Bila nak balik Karang kan jam. Campur hujang pula Cikgu Ding. Campur hujang pula Cikgu Ding. Maka dia semakin jam. Sebab itu orang-orang Kuala Lumpur panggil, orang Kuala Lumpur, dia panggil hari Jumaat ni apa dia? Penghulu sekalian jam. Ingat tu. Ingat tu. Penghulu sekalian jam. Yang ni harinya Jumaat. Hari Jumaat. Terima kasih saudara Muhammad Zulkifli. Begitu juga saudara kita, rakan-rakan kita yang masuk. Terima kasih. Share dulu. Share kuliah kita. Share sebanyak-banyaknya. Biar seluruh dunia orang dengar sampai ke Eskimo Kutub Utara sana. Sambil-sambil lockdown di Eskimo, mereka boleh tengok dalam igloo tu. Duduk dalam rumah air batu tu. Baca tengok kuliah tasawuf kita. Baik. Hari Jumaat jam. Bila jam Cikgu Din, masing-masing nak cepat, nak semayang maghrib, ada yang nak pergi pasar malang, sempatlah sekejap sebelum balik di rumah, minum petang, beli abang balik, lopak tikang. Jadi masing-masing nak cepat. Bila jam campur hujang lambat jadi. Maka adalah orang hong, pong, ping, hong, macam-macam. Maka kita ni kalau betul ada rendah hati, kalau betul ada rendah hati, ingat baik Ibnu Daud. Kalau betul kita ada rendah hati, maka apa jadi? Kita tak teruja lah orang nak hon, nak pon pun, sebab bukan dia tak tahu. Depan sana kan banyak, ramai orang di depan sana. Tapi kita tak layang sangat ya. Kita tak nak respon lah. Orang tengah tak berapa elok, kita nak tambah tak elok, jangan. Ini tanda orang rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ia disapa oleh orang jahil, dia tak layang sangat. Biarlah, tak apalah. Itu maksud dia. Itu maksud dia, Rusmini ya. Itu maksud dia. Jadi atas dasar itulah sahabat-sahabat sekalian, kita nak jadi rendah hati ni sehingga melayakkan kita digelar Tuhan. Tuhan panggil tadi kan, wa ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan yang bernama Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan atas muka bumi dengan baik, dengan elok, rendah hati, hauna, tandanya dia rendah hati dan baik dan elok. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apa maksudnya? Apabila dia disapa, diganggu oleh orang-orang jahil, orang-orang yang tak ada akal sangat, ganggu dia, sekian dia, istihza, perolokkan dia. Dia qalu salama, dia balas baik. Macam saya buat contoh tadi Abang Din ya. Orang hon kereta kita, hari Jumaat jam nak balik ke Bangi. Ujang pula lebat, lagi bertambah jam. Orang hon, bukan dia tak nampak, dia hon pun tak boleh nak buat apa. Panjang lagi di depan sana tu. Panjang lagi orang di depan sana. Tetapi dia jenis hon lah, jenis orang begitu. Hon, pong, ping. Ada pun kita yang disebut dalam ciri ayat Al-Quran tadi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila diganggu oleh orang jahil, kita kata tak apalah, minta maaf tuan, alhamdulillah, tak apa, kita sabar. Ni dia yang mustahaknya. Tetapi Norin, tetapi adik raja, tetapi Cikgu Din, yang banyak kita macam mana tak layaklah nak jadi hamba Tuhan Ar-Rahman. Sebab panah hati tu ada sokmo. Panah hati tu ada sokmo Muhammad Zakri. Kebetulan kita pula anak murid Wan Mamat, belajar silat pula di Kuala Berang tu contohnya. Campur pula keturunannya, turunan Bah Tuan Tengah Syed Abdul Qadir pula. Contoh, saya buat contoh. Jadi backing tu ada. Bila orang hong sikit, kita pun buka tingkat, Cikgu Ding. Buka tingkat, kita buat kan? Awak hong tadi tak? Lompat. Awak lompat ke depan. Kalau nak cepat, lompat. Jadi bergaduh masing-masing.
bergaduh masing-masing mutuligat kerana seorang jahil, seorang jenis tak boleh tahan sabar. Maka Al-Quran yang kita belajar petang ini, tajuk yang kita belajar kerendahan hati ini, suruh kita sabar, 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 jangan layang kepada orang-orang jahil. Sebab kalau kita boleh sabar, kita tahan diri kita, itulah tandanya kita orang-orang yang hauna merendah diri. Terima kasih adik Sabrina datang. Begitu juga motor ligat pun mari, jangan main motor ligat sangat. Musim lockdown ni jangan main motor. Baik. Tu dia. Tu ayat yang menjadi asas, menjadi dalil yang kita nak bincang ni lah. Siapa orang rendah diri tu? Siapa dia orang yang apa ni rendah hatinya tu? Kita dah baca ayat Quran tadi sebagai muqaddimah tajuk kita ini Rusmini. Baik. Saya sambung lagi, saya baca lagi ni. Saya baca lagi ya. Tuan-tuan di rumah boleh dengar sambil saya baca ni. Asy-Syahid Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, nama kitab tafsir. Nama kitab tafsir Siti Qadariyah. Dikarang oleh Sayyid Qutb, almarhum dah, Asy-Syahid meninggal dah, dihukum gantung dalam tahanan penjara Mesir itu. Tetapi sepanjang dalam tahanan beliau sempat menyiapkan tafsir Al-Quran yang berjudul Tafsir Fi Zilalil Quran itu. Bayang Cikgu Ding, ramai ulama bila dalam penjara sempat buat kitab tafsir Quran, buat penulisan, buat buku. Ramai ulama bila di penjara Cikgu Din sempat buat buku. Maka kita ni pun nampaknya kena penjara juga, barulah boleh buat buku sikit-sikit agaknya lah ya. Agaknya ya, baik. Kak Wan Narita ya. Saya sambung ni. Jadi Asy-Syahid Sayyid Qutb di dalam tafsir Fi Zilalil Qurannya menyatakan bahawa inilah antara ciri pertama ibadur Rahman, atau sifat hamba-hamba Tuhan bernama Rahman tadi. Apa dia? Bila dia berjalan atas muka bumi dengan penuh rendah hati dia, dan dia jaga diri dia dari teruja dengan kata-kata yang dilemparkan oleh orang-orang yang jahil, sebagai bukti memang jiwa mereka tinggi sungguh. Tinggi jiwanya Abang Nas ya. Ramai sahabat-sahabat kita ni suka saya buat contoh ya. Baik. Manakala Al-Allamah Ibnu Katsir, ni juga ahli tafsir ni. Di dalam tafsirnya menyatakan bahawa antara sifat yang dikehendaki oleh Tuhan menerusi firman yang kita baca tadi itu ialah menjauhi kesombongan dan keangkuhan. Jangan sombong, jangan siapa-apa ni angkuh. Sebagai apatah lagi di dunia yang sekejap ini. Tengok dia sebut tu. Apatah lagi di dunia yang sekejap ini, yang sementara ini Cikgu Ding saya, Hafizul Husni saya ingat tu. Maka katanya lagi, menjauhi keangkuhan diri adalah wajib bagi setiap hamba. Kita ni macam mana nak besar diri Cikgu Ding? Sebab kita ni kan hamba. Ulang sekali lagi tu, kami tak berapa dengar Tok sebut tu. Waktu Tok sebut tadi kami tengah ralik macam nak tertidur tadi. Ulang sekali lagi tu. Boleh. Apa disebut? Menjauhi kebesaran diri, keangkuhan diri, kesombongan adalah kewajipan bagi setiap hamba. Itu yang saya sebut tadi, yang tuan-tuan suruh ulang. Macam mana kita nak sombong, nak besar diri? Kan kita ni hamba. H-A-M-B-A. Hamba Cikgu Ding. Hamba. Macam mana nak besar diri? Macam mana nak jadi sombong? Dunia ni sekejap. Tak lama. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Waktu yang sama, walaupun kita hidup lebih sikit daripada orang,
nama kita panjang sikit daripada orang yang berbahagia. Datuk Dr. Rashidi Jamil Ar-Rashid Al-Baitul Ma'mur wa Sidratul Muntaha. Ambuh, panjang sangat namanya Cikgu Din. Macam mana kita nak sombong atas dunia yang sekejap, hidup pun tidak kekal. Itu yang disebutkan menjauhi kebesaran diri ya. Ini disebut oleh penulis kita. Menjauhi kebesaran diri adalah kewajipan bagi setiap hamba. Kewajipan bagi setiap hamba. Baik. Ia merupakan syarat utama Cikgu Ding. Ia merupakan syarat utama dalam mencapai makrifat kepada Tuhan. Orang besar diri ni dia kenal Tuhan. Tak. Kalau dia kenal makrifat pada Tuhan, makrifatullah, kenal Tuhannya, tentulah dia rendah diri. Tak ada apa dia nak besarkan Cikgu Ding. Tak ada apa yang dia nak melebih-lebihkan berbanding orang lain tu. Dilihat orang sebelah dengan mata sebelah, wa na'udzubillah. Dilihat jiran sebelah dengan mata sebelah, wa na'udzubillah ya Allah. Jauhlah ya Allah kami semua sekali yang melihat kuliah tasawuf ini dari seluruh dunia, termasuk Eskimo di kutub utara sana. Jauh daripada perangai besar diri, jauh-jauh ya Allah, minta jauh. Baik. Tu dia. Katanya lagi, mana mungkin Cikgu Din ya, mana mungkin orang besar diri yang angkuh diri dapat bersama dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati. Mana sama? Orang tu dia nak rendah hati, tapi waktu sama nak besar diri. Tak boleh. Tidak akan berlaku begitu. Tidak berlaku asbariah ya. Ia seumpama memasukkan keruh ke dalam jernih. Boleh buat tu Cikgu Din. Masuk keruh dalam jernih. Suci dalam debu. Debu dalam suci. Kuih batang buruk. Tak boleh Cikgu Din. Maka katanya, ia seumpama memasukkan keruh ke dalam jernih dan memasukkan maksiat ke dalam taat. Macam mana nak berkamel? Orang Terengganu panggil kamel. Kamel ni bercampur lah. Kerana Cikgu Ding, Mutoligat, Ustaz Khairul Abbas kata lama tak dengar bahasa-bahasa Terengganu klasik tu. Cuba sebut satu dua. Ni saya sebut ni. Pagi tadi mereka dah catat dah. Mana-mana perkataan mereka dengar, yang jarang dengar tu dicatat dah ya. Sangga, rohok, banyaklah mereka catat dah. Ni petang ni kita nak guna pula kalimah apa tu? Memasukkan keruh ke dalam jernih, maksiat ke dalam taat. Tak jadi. Baik. Lebih tepat lagi Nordin Ma'ali saya memasukkan mati ke dalam hidup. Dia nak beritahu di sini bandingan. Orang kalau dia ni rendah hati, dia tak akan sombong. Ada orang kata, saya walaupun sombong, saya rendah diri. Tak berlaku. Saya ni nampak je sombong. Memang saya sombong. Tetapi saya ni rendah diri. Tak berlaku tu. Saya ni buat maksiat juga, tetapi semayang tahajud rajin. Tak berlaku Cikgu Din. Tak berlaku. Tidak berlaku Cikgu Din begitu. Tu yang dia nak gambarkan ya. Dia nak gambarkan. Tak akan berkamel. Baik. Ramai sahabat-sahabat kita yang selalu tengok live kita ni, dia kata tu, alhamdulillah dapatlah kami belajar tasawuf ke, sirah Nabi ke, sambil-sambil belajar juga bahasa Terengganu. Kebetulan kami ni nak dapat menantu orang Terengganu, mudahlah sikit kita kursus kuliah kita ni bahasa Terengganu. Kata mereka ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik. Maka terlalu jelas perbezaannya sangat. Taat dengan maksiat, dosa dengan pahala, keruh dengan jernih. Sangat besar perbezaannya. Ya. Maka dibawa contoh Muhammad Zakri saya. Kita bawa contoh ya. Contoh supaya mudah kita lebih jelas. Contohnya Cikgu Ding dibawa cerita tawaduk Umar Abdul Aziz. Tawaduk Umar Abdul Aziz. Jadi kita nak baca sangat pun takut masing-masing
terikat dengan buku sangat. Biar saya cerita, buat kesimpulan. Dalam bab tajuk kecil, contoh tawaduk, contoh rendah hati. Siapa? Umar Abdul Aziz. Ada kata Umar Abdul Aziz ni cicit Saidina Umar. Ada yang kata begitu ya, keturunan Saidina Umar. Pada suatu hari, Saidina Umar, maaf saya, Khalifah Umar Abdul Aziz kita ini, dia duduk dalamnya pejabat cara zaman dululah. Maka datanglah satu rombongan buat temu janji nak berjumpa, dipersilakanlah oleh Khalifah, masuklah. Dah kita buat temu janji dah, maka masuk rombongan itu. Kebetulan tengah-tengah bercakap, api minyak pelita ya, minyak api di dinding macam dinding batang pokok nyor tu adalah api, kita kata lampu gasoling ke, lampu spirit ke, nak habis minyaknya. Maka malap cahaya. Maka bila malap cahaya, apa kata delegasi yang mari buat appointment tu nak berjumpa dengan Khalifah tadi, Umar Abdul Aziz tadi. Dia kata, Khalifah, api dah nak padam ni, minyak nak habis agaknya. Suruhlah pembantu isi minyak baru. Maka Umar pun bangun, Khalifah bangun, diambil tangga, disandar ke dinding, dipanjatnya sendiri. Tiang itu dipanjatnya sendiri. Bila panjat sendiri, diambilnya pelita, dibuka dalam, tarik sumbu, diisi minyak baru. Isi minyak baru, kemudian tutup, pasang pula, letak pula atas dinding. Allah, Cikgu Ding, cuba tengok tu Cikgu Ding. Ya, betapa rendah hati ya Khalifah ni. Bukan gubernur bawah Khalifah. Bukan qadi daerah, perekat daerah dia saja. Bukan Ustaz Datuk Rashidi, kawasan perumahan dia saja. Dia orang kenal, orang lain tak kenal sangat. Maknanya nak kabarnya, nak beritahunya, apa dia? Orang rendah hati ni, rupanya Cikgu Din, dia hilang kebesaran. Situ poin tu. Situ poinnya itu. Orang bila dia rendah hati, maka hilang kebesaran dalam jiwanya, sehingga kerja budak pejabat isi minyak, tak apalah saya buat. Maka terkejut delegasi itu. Bila terkejut, delegasi tanya apa? Dia kata, Tuan Khalifah, kenapa tak panggil budak pejabat ni isi minyak sampai Khalifah naik sendiri? Dia kata tak apa, sebab sekarang waktunya waktu rehat budak-budak pejabat. Kan kita ada waktu rehat budak pejabat ya, Cikgu Din. Kita masuk pejabat, rehat kita kan ada time dah. Biasanya rehat kita ni time daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Time rehat, walaupun nampak kerja, sebenarnya rehat. Itu yang tak nak tu. Itu yang tak nak tu. Datuk Cindy ni sarkastik ni, tak apa. Jadi nak beritahu di atas dasar itulah orang rendah hati akan hilang kebesaran diri. Sehingga Khalifah Umar Abdul Aziz diri naik, sandar tangga di tiang, isi minyak baru, nyalakan pula lampu pelita baru, turun simpang tangga, terkejut delegasi. Sehingga dia kata apa dia? Dia kata, kenapa tak suruh budak pejabat? Umar jawab lagi, budak pejabat tengah rehat ni time rehat ni. Tengok tuan, nampak tak rendah hati Cikgu Din? Bila kita rendah diri, Allah naik kedudukan kita. Bila kita rendah diri, Allah naik kedudukan kita. Katanya Saudara Nordin, susah sungguh nak buang rasa rendah hati kalau kita ada pangkat Ustaz. Barangkali begitulah ya Saudara Nordin saya, Ayanda Cikgu Kasmang saya. Betul, Allah uji je kita ni dengan pangkat kah, dengan jawatan kah, dengan pengaruh ni, semua Allah uji pada kita Cikgu Din. Nak tengok kita ni kufurkah wa na'uzubillah, atau syukur dekat dengan Tuhan. Atau syukur dekat dengan Tuhan. Saya pernah cerita dulu Cikgu Din, maaf nama Cikgu Din sokmo saya sebut ni, padahalnya
Kak Halimah pun ada masuk. Baik, terima kasih Kak Halimah. Ya, silakan Kak Halimah ya. Begitu juga Abang Rashidi daripada RHB. Terima kasih Abang Rashidi. Ya, saya pernah sebut dulu contoh orang besar merendah diri. Maka dikenang, diingat orang, diikut orang. Siapa? Saya dah sebut hari tu dah. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi kita, Mahatma Gandhi. Macam mana Mahatma Gandhi? Bukan Islam Cikgu Din Mahatma Gandhi ni. Tetapi dikenang orang sampai sekarang. Namanya termasuk dalam 100 orang paling berpengaruh atas dunia. Paling berpengaruh atas dunia 100 orang. Antaranya siapa? Mahatma Gandhi, pemimpin India itu. Kita tahulah Mahatma Gandhi ni yang pakai macam umrah sokmo tu. Macam ihram sokmo tu. Botok kepalanya macam baru lepas tahallul tu. Itu Mahatma Gandhi. Bagaimana sifat dia? Pemimpin India yang besar, terkenal dalam sejarah, merendah diri. Pada suatu hari Buya Hamka menyebut kisah ini dalam karyanya Lembaga Budi. Balik tengok Lembaga Budi. Ya, Mahatma Gandhi pada suatu hari dilihat orang masuk kereta api kelas ketiga kat Rosimah. Satu hari budak-budak duduk dalam gerabak kereta api kelas ketiga. Dia tengok Mahatma Gandhi masuk juga kelas ketiga. Maka dia kata, Mahatma Gandhi ke ni? Maka katanya setengah orang, bukan kot, takkanlah Mahatma Gandhi. Kalau Mahatma Gandhi takkan dia naik kereta api kelas 3, tentu kelas pertama kah? Atau tentu duduk sekali ngegerabak driver depan sana kah? Katanya orang. Tak percaya Mahatma Gandhi. Maka mereka tengok, renung betul-betul, dia kata, ini Gandhi lah. Gandhi. Maka satu orang tanya, tuan, apakah tuan ni Mahatma Gandhi? Maka jawab Mahatma Gandhi, ya, saya Mahatma Gandhi. Awak semua kenal saya kan? Maka tanyalah orang-orang ni takjub, heran. Macam mana boleh masuk naik kereta api kelas ketiga? Tak, sedangkan dia pemimpin India yang besar. Seluruh tanah jajahan India di bawah kakinya. Apa dia kata? Dia kata, kenapa tuan naik kereta api kelas ketiga tuan? Tidakkah India ini dan seluruh jajahan takluknya adalah di bawah tapak kaki tuan? Maka Mahatma Gandhi jawab, wahai anak muda, ada pun sebab aku naik kereta api kelas ketiga ini. Sebabnya tak ada kelas yang keempat. Tu yang aku naik kelas ketiga ni. Sebab tak ada kelas keempat. Kalau ada kelas keempat, aku naik kelas keempat. Tentu kamu tanya lagi, kenapa naik kelas keempat tuan? Jawab dia, sebab tak ada kelas kelima. Allah Cikgu Ding, saudara Kamal saya, begitu juga Kak Poh saya, Sharifah Nurbaya, Kak Poh saya daripada Terengganu. Cuba tengok baik-baik. Cuba dengar betul-betul bagaimana Mahatma Gandhi jawab, aku naik kereta api kelas ketiga kerana tiada kelas keempat. Bayangkan. Bayangkan Cikgu Din. Bayangkan saudara Nordin Ma'ali. Ya Allah, kita tahu andainya ada sebesar biji sawi, rasa lebih besar diri pada kita, semua amalan kita kebajik terhapus. Maknanya kita tak dapat nak masuk ke dalam syurga orang-orang sombong ni ya. Tu yang kita sebut contoh rendah diri. Umar Abdul Aziz lagilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Cikgu Din lagi kita dah sebut dalam sirah kita. Nabi ni bangsawan Quraisy. Keturunannya Ibrahim, Ismail bin Ibrahim. Bani Hashim pula memerintah Mekah. Makna kerajaan Mekah ni kerajaan Rasulullah. Bayang. Kemudian keturunan paling mulia di kalangannya orang-orang Mekah, Bani Hashim. Bani Hashim. Begitu juga rakan-rakan, kalau kita tengok je bagaimana Nabi SAW walaupun keturunan bangsawan, orang mulia, kabilah Quraisy, Bani yang paling mulia di kalangan nasab orang Arab, iaitulah Bani Hashim. Bani Hashim. Tetapi apa berlaku pada Nabi? Nabi suka duduk bersama orang-orang miskin, Abandin. Nabi suka duduk bersama orang-orang miskin. Sepupu saya ada ni, Sharifah Nur Hazimah.
Begitu juga Nik Rohaslina, Roslimah Harun, Sungai Buloh Kelia, alhamdulillah betul. Nabi suka duduk berkumpul bersama orang miskin. Dan kalau ada makanan sampai pada Rasulullah, Rasulullah suka beri orang miskin makan dulu. Beri kepada mereka dulu, biar mereka makan dulu. Orang hadiah pada Nabi, Nabi hantar kepada orang-orang miskin terlebih dahulu. Sebab itu dalam satu hadis pernah menyebut, Nabi kita ni tak suka besar diri. Walaupun Nabi, walaupun Rasulullah, Sayyidul Anbiya, penghulu sekalian Nabi, wal Mursalin, dan Rasul-Rasul. Bagaimana keadaan Nabi merendah diri? Pernah satu riwayat Cikgu Ding disebut dalam sirah. Satu orang sahabat nak jamu Nabi makan kambing. Maka dia kata, ya Rasulullah, aku nak jamu engkau makan kambing. Maka kawan lain pun yang dengar, yang disekumpulan dengan Nabi kata, tak apalah kalau begitu biar saya sembelih. Kawan lain kata, biar saya lapah ya. Kawan lain kata, biarlah saya bakar. Maka Nabi kita pun jawab, biarlah aku cari kayu apinya. Maka sahabat lain terkejut, kata, jangan Rasulullah. Jangan Rasulullah, duduk-duduk saja. Kami boleh buat, boleh bakar, boleh lapah, boleh sembelih, boleh bakar. Rasulullah duduk saja. Nabi kata, betul. Aku tahu kamu boleh buat semua untuk aku. Tetapi pun ada sebabnya aku nak cari kayu api ni. Biar aku cari kayu api ni. Tak? Sebab apa? Aku tidak suka untuk berbeza dengan orang lain. Aku tak suka. Tak suka Cikgu Ding berbeza dengan orang lain. Biarlah sama macam orang lain pun. Nampak dah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat yang amat mulia Datuk Seri Tengku Bendahara Terengganu, Tengku Datuk Seri Mustafa Kamil ibni almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billahi Syah. Orang rendah diri sangat. Kalau saya menghadap cakapku, patik sekian ku rendah, tak apa tu. Apa ni, saya akan tak apa ku orang merendah diri. Selisih kereta Cikgu Ding dalam hujan lebat, buka tingkap akak tangan. Tu, ya Allah, anak raja tuan. Anak raja tuan. Kalaulah orang macam saya ni taklah terasa sangat, patutlah dia rendah diri pun, dia pun tak ada lebih apa-apa. Contoh orang kata, kalau orang macam saya ni sombong, saya orang kata, dah lah rupa tak semak sangat, sombong pula, harta pun tak ada, SRP tak lulu. Contoh Cikgu Din. Tetapi bila anak raja, orang ada pangkat, ada harta, ada nama, ada gelaran, dalam hujan lebat selisih kereta, buka tingkap, Assalamualaikum tu. Kata Allahu Akbar. Bukan sebab muliakan kita tu, tidak Ustaz Cikgu Ding. Tapi nak kata rendah diri. Bila orang rendah diri, Allah angkat kedudukannya. Allah angkat kedudukannya. Itulah sahabat-sahabat sekalian. Kita sedang bincang contoh tawaduk Umar Abdul Aziz. Dan ada lagi contoh-contoh yang dibuat dalam kitab kita ini. Antaranya kerendahan hati seorang hamba abdi. Ada seorang hamba abdi dibincang-bincang oleh tuang-tuangnya, dibincang-bincang oleh tuan-tuannya. Orang ni aku nak jual hamba ni, budak bagus, rajin, kerja pun kuat. Berapa awak nak jual? 1000 dinar, dia kata. 1000 keping duit emas, 1000 dinar. Maka bila hamba abdi ni dengar orang berbincang nak letak harga dia, nak jual dia pada tuan baru dengan harga 1000 dinar, dia punya rendah hati dah. Orang dekat dengan Tuhan dah. Apa dia kata? Tuan, tak payahlah bayar sampai 1000 dinar. Saya ni taklah mahal macam itu. Tetapi hati saya betul dengan Tuhan, saya jaga sangat. Biarlah harga diri saya tak ada pun pada dunia, tetapi yang mustahak saya jaga kedudukan dengan Tuhan. Ini yang kita nak kata, bagaimana keadaannya apabila orang merendah diri, Allah Ta'ala angkat dirinya tinggi-tinggi. Tetapi orang membesarkan diri, maka Allah hina atas dunia lagi, apatah lagi akhirat nanti. Saya teringat bonda kita Prof Muhaya pernah sebut. Prof Muhaya kata apa dia? Jarang orang sombong ni dia nak sedar. Orang sombong ni jarang dia sedar. Contoh dia sombong, jarang dia boleh sedar Cikgu Ding dengan kata apa dia? Aku ni tengah sombong ni. Aku ni tengah sombong ni kok. Ni tengah sombong, sedang sombong, tengah sombong. Jarang Cikgu Ding orang nak kenal ke tahap itu, jarang ya, jarang.
sekarang. Baik. Jadi mudah-mudahan anggo mo'oh, begitu juga rakan-rakan yang ada petang ini, telah tamatlah tajuk ringkas kita berkenaan kerendahan hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kebaikan yang banyak. Maka katanya kita tutup dengan kata-kata Sufyan Ats-Tsauri, ya. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya orang yang paling mulia ialah ilmuwan yang zuhud. Orang alim tapi zuhud. Ahli fiqh yang sufi. Faqih, ahli fiqh tapi ada tasawufnya. Ada orang kata lurus jiwanya. Orang kaya yang rendah hatinya, Cik Guding. Kaya tapi rendah hati. Orang fakir yang bersyukur. Kita ni orang susah, contoh saya lah. Lebih baik syukur. Adalah susah syukur, nampak masih dengan Tuhan, tak kufur. Orang fakir yang bersyukur, serta pembesar yang sentiasa senyum kepada yang lemah. Kita orang besar, kita hendaklah kasih sayang, rahmat, kesiang kepadanya rakyat kita hendaknya. Mudah-mudahan selamat berkat hendaknya. Penulis mendoakan agar kita dianugerahkan kerendahan hati yang hakiki, kerana disitulah ketinggian jiwa akan tersemai dalam perjalanan menggapai cintanya. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah sudah kuliah kita. Panjang umur nanti malang karang 9 suku kita sambung sirah Nabi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian semua, saya tak sempat nak sebut nama semua. Kita pun dah cuaca nak hujan, masjid pun dah mula mengaji. Tetapi saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang mengikuti online kita ini dari seluruh pelosok dunia. Saya doakan selamat berkat hendaknya, dan juga jangan lupa doakan saya di sini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kebaikan sebab kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.